Lalu Nabi Musa berkata lagi, Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini suatu umat yang membaca kitabnya dan mampu menghafaz kitabnya. Allahu Akbar. Lalu apabila Allah mendengar permintaan Nabi Musa, jadikanlah ia umatku, lalu Nabi Musa pun menjawab, Allah pun menjawab, ia milik Ahmad. Bayangkan Al-Quran yang setebal itu ibu-ibu sekalian, yang sebanyak ayat beribu-ribu, bagaimana huruf pula subhanallah mampu dihafaz oleh umat Islam, oleh hafiz dan hafizah kita. Tetapi kitab yang sebelum ini, sama ada Taurat, Zabur ataupun Injil, adalah kitab yang tidak mampu dihafaz. Kerana itu kitab-kitab terdahulu berubah, diubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi Al-Quran Allah jamin akan dijaga oleh Allah menerusi para hafiz-hafizah yang ada seluruh dunia ini, tidak boleh diubah walaupun satu baris, walaupun satu huruf. Allahu Akbar. Dan kelebihan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad saja. Kalau kita ada buku yang kita suka, yang kita cintai, buku nipis je dalam bahasa Melayu, agak-agak boleh tak kita hafal buku tu? Kita pun cakap dengan suami, bang, tolong tasmek muka surat pertama. Muka surat pertama pun mungkin tak lepas, kerana Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat yang diberikan kurniaan oleh Allah, boleh dihafaz dengan otak, dengan ingatan manusia. Allahu Akbar. Kemudian Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad, minta maaf, Nabi Musa alaihi salam berkata lagi, Ya Allah, aku membaca dalam kitab Taurat ini suatu umat apabila berniat melakukan kebaikan, dia telah dicatat baginya pahala. Dan apabila dia melaksanakan apa yang diniatkan, digandakan 10 kali ganda. Allahu Akbar. Lalu Allah menjawab, wahai Musa, ia milik Ahmad, kamu tak boleh. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, tak dicatat baginya pahala. Apabila dia melaksanakan, digandakan 10 kali ganda. Dalam bab ini, para jemaah muslimin muslimat sekalian, kita boleh buat, balik ni terus buat, jangan tangguh. Ambil satu kertas, kita pun tulis apakah amalan harian yang kita nak buat. Contoh, bangun pagi, tahajud. Kemudian nak buat apa? Baca Quran. Kemudian bangun subuh, nak solat sunat sebelum subuh. Kemudian pagi-pagi nak sedekah. Tulis saja amalan-amalan soleh yang kita nak buat, kita rancang. Waktu duha, nak upgrade dulu 2 rakaat duha, nak tambah 4 rakaat. Kemudian sebelum zuhur, nak buat apa? Qailullah. Sebut betul-betul, qailullah. Qailullahu. Qailun maksudnya sedikit, lahu maksudnya daripadanya. Tapi ada orang sebut qailullah. Saya nak qailullah kejap. Itu maksudnya sedikit Allah. Kadang silap. Qailullahu, qailullah maksudnya sedikit daripadanya, daripada waktu siang, sama ada tidur sebelum zuhur, kalau tak sempat lepas zuhur pun boleh, sebelum asar. Yang mana para alim ulama dah sebut, tidur pada waktu ini menguatkan untuk qiyamul lail. Subhanallah. Barang siapa yang tidur pada waktu tersebut siang hari itu, akan menguatkan badannya untuk bangun di tengah malam qiyamul lail. Baiklah, subhanallah. Jadi kita buat senarai tu. Petang nak solat solat apa tu? Solat Al-Muqarrabin pula, awabin. Solat awabin, qabliyah, ba'diyah. Lepas tu kita tulis nak baca Yasin setiap pagi contohlah. Nak baca sekian-sekian sebelum tidur, nak baca Al-Mulk, tulis saja. Bangun pagi, tengok senarai tu, tampallah dekat bilik. Ikutlah nak tampal dekat mana-mana. Masuklah zikir mana nak baca. Pagi-pagi nak baca zikir redha. Lepas tu nak baca istighfar, penghulu istighfar, tulis. Pagi-pagi bangun tidur, kalau ibu-ibu boleh buat perkara ni, ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Tenang je hidup kita setiap hari.
Bukan kata tak ada ujian, ujian tetap datang, itu janji Allah. Bukan kata tak ada masalah, masalah mesti datang. Sebab ujian dan masalah besar atau kecil, ia tergantung kepada saiz hati kita menerima masalah. Kalau hati kita tenang, hati kita luas lapang, hati kita kuat, datang apapun ujian, kita tetap boleh kekal sabar, redha, bersangka baik, tenang, tak resah gelisah, tak keluh kesah. Allahu Akbar. Lepas tu setiap pagi ibu-ibu buat apa? Muslimin muslimat, kita baca, ya Allah, mudah-mudahan hari ini Engkau izinkan ya Allah, buatlah ayat macam mana pun berdoa untuk aku bersedekah setiap hari. Hari ini bersedekah, kemudian nak solat duha, ya Allah, niat. Pasang niat nak buat tu daripada untuk satu hari tu. Tapi contohnya lah, lepas subuh ada orang telefon. Makcik ya, ni pakcik dah meninggal dunia ni. Ha, pakcik meninggal dunia. Bukan suami kita lah, contoh pakcik orang lain. Ha, terkejut tu kan. Kita pun kelang kabut lah balik kampung apa semua. Langsung tak sempat nak baca Yasin pagi tu. Tak sempat nak buat sedekah pagi tu. Tak sempat nak duha pagi tu. Tak sempat nak buat apa yang kita dah niat tadi. Tapi sekurang-kurangnya kita telah pun dapat pahala kerana meniatkan melakukan kebaikan. Faham atau tidak ni? Sebab itu kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Apabila berniat melakukan sesuatu kebaikan ataupun amal saleh, telah dicatat baginya pahala. Belum buat lagi. Tapi apabila dia melaksanakannya, maka digandakan 10 kali ganda. Ini kelebihan khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Tapi apabila berniat melakukan kejahatan, belum dicatat dosa. Tetapi bila buat, baru dicatat. Tapi jangan mempermainkan pula. Dah baca 20 senarai tu, bang, saya dah dapat pahala. Dah siap-siap dah dapat. Awak pula baca. Oh, macam tu kan. Allah tahu kita buat tu main-main, kita niat betul tak nak buat ataupun main-main je. Saya tak buat pun dah dapat pahala dah bang. Kalau awak nak, senang. Saya takut orang salah faham. Bila baca tu niat betul-betul nak buat, bukan main-main. Bukan orang kata nak pahala kering. Tak. Takut dapat dosa kering, seolahnya mempermain-mainkan saja niat. Bila Allah beri kelebihan, memang niat sungguh, hari ni nak buat ni, nak buat ni. Tapi tiba masa terhalang, maka insya-Allah kita tetap berkekalan mengutai pahala, berniat melakukan kebaikan. Lalu Nabi Musa berdoa lagi, ya Allah, aku baca di dalam kitab Taurat ini suatu umat yang terbaik yang akan berlawan dengan Dajjal. Lalu Allah memberitahu, ia bukan umatmu, ia adalah milik Ahmad. Umat yang terbaik di kalangan sekalian umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni nampak kecil, memang saiz kita paling kecil berbanding umat yang terdahulu. Kita ni nampak lemah, tapi kita telah terbiasa dilatih dengan ujian demi ujian. Terlatih daripada kecil, ujian fitnah dunia, ujian fitnah manusia, ujian kesusahan, kesempitan dan sebagainya. InsyaAllah umat yang terlatih ini akan terlatih apabila bertemu dengan fitnah Dajjal.